Kita balik pada cerita politik lah. Habislah cerita bukan politik tadi kan. Kita balik kepada cerita politik. Now, menarik Wan Ahmad Faizal sebut tentang UMNO bersama dengan DAP dulu. UMNO dulunya tolak ideologi DAP, kini bersungguh pertahan. Shah Alam, Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Wan Ahmad Faizal mendakwa dulu UMNO merupakan sebuah parti yang dahulunya menolak ideologi perjuangan DAP namun bersungguh mempertahankannya. Beliau juga ahli Parlimen Macang berkata tindakan UMNO buat demikian adalah kerana mahu orang Melayu menerima parti yang dipengerusakan oleh 5 golongan itu. Paling kelakar dan bersungguh untuk cuba mempertahankan kononnya DAP sudah berubah dan orang Melayu patut menerima parti itu adalah pemimpin yang paling awal melawan dan tegas terhadap ideologi Malaysian iaitu UMNO. Terima kasih DAP kerana anda tidak hipokrit seperti setengah pemimpin UMNO. Tidak pernah sekalipun parti ini berundur daripada soal prinsip dan ideologi perjuangan, katanya. Sebelum ini media melaporkan Setiausaha Agong Anthony Lok Siu Fok menegaskan tiada keperluan partinya menggugurkan slogan Malaysia seperti yang didesak setengah pihak. Menurutnya prinsip itu juga telah dijelaskan dipersetujui secara bersama sebelum kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim diterima. Mengulas lanjut, Wan Ahmad Faizal berkata misi sebenar DAP bukanlah bermula sewaktu negara diterajui oleh Perdana Menteri, sebaliknya dia jadikan sebagai pelaburan awal dan pelaksanaan jangka panjang untuk menormalisasikan orang Melayu menerima parti itu. Beliau memberitahu ideologi tidak boleh dipaksa kerana ia sukar untuk dijual, namun tidak bagi watak dan sifat orang Melayu dikenali sebagai kelembutan jiwanya. Baik, saya nak komen sikit tentang perkara ini. Number one, kalau dia nak kata ideologi Malaysia itu sebagai satu ideologi yang bahaya, bersatu bersama dengan DAP sewaktu slogan itu masih ada. Sewaktu slogan Malaysia itu ada, pada masa itu pun bersatu pun ada bersama dengan DAP. Bukan setakat bersama-bersama tuan-tuan. Daripada 2017, 2018 menang pilihan raya. Nak melawan Barisan Nasional, nak melawan PAS dalam pertandingan 3 penjuru, bersatu tak ada masalah pun dengan slogan Malaysia. Kenapa tiba-tiba sekarang dia menuduh UMNO itu hipokrit, UMNO itu munafik kerana mengambil Malaysia, habis waktu mereka bersama dengan DAP pada waktu tersebut, kenapa mereka tidak menggelarkan diri mereka sebagai hipokrit? Oh, tapi mereka sudah pun keluar daripada gabungan Pakatan Harapan. Dia keluar bukan sebab DAP. Tuan-tuan pernah dengar tak sewaktu nak keluar tu, kami keluar kerana kami tak boleh bersama dengan DAP? Tak ada. Kan? Kalau siapa yang kata ada macam tu, memang dia kena bodoh lah. Kan? Kena haktui lah dengan bersatu tu. Mereka keluar daripada kerajaan itu kerana dia nak jadi Perdana Menteri. Bersatu ni nak jadi Perdana Menteri. Itu je sebab kenapa mereka keluar. Tak ada sebab lain pun. Sepatutnya yang jadi Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Tapi Mahathir ada Muhammad, dilantiklah Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Bagi UMNO pada ketika itu tak penting yang siapa Perdana Menteri, yang penting PH tumbang dulu. Yang lain kita boleh bincang. Tak disangkanya, rupanya yang akan membunuh mereka daripada dalam adalah bersatu. So kalau nak kira bahaya, lagi bahaya bersatu ni kepada UMNO daripada DAP. DAP itu sekadar slogan dia. Tapi bersatu bukan setakat slogan. Memang hidup dan matinya adalah untuk memastikan bahawa UMNO itu mati. Sebab itulah slogan bersatu adalah nak menggantikan UMNO. Sebagai pengganti kepada UMNO, itu slogan bersatu daripada dulu. It has always been that way. Isu dia tuan-tuan apa? Bila geng-geng UMNO yang mana anti Zahid berkempen untuk mengundi PN pada PRN yang lepas, dan berkemungkinan PRN yang ini, yang tu paling lawak. Tuan-tuan, korang tak tahu orang-orang UMNO especially yang nak suruh orang-orang pengundi UMNO ni sokong PN dalam pilihan raya ini, kemudian yang korang tengah gali kubur diri sendiri. Korang tak tahu, dia memanglah menggoda kau, undilah kami, jangan bersama dengan DAP, undilah kami. Dia tak kisah pun pasal DAP tu. Kau ingat bersatu kisah ke pasal DAP? Kalau dia kisah, dulu dia bersama dengan DAP sampai bentuk kerajaan. Yang dia nak sekarang ini, dia nak bunuh UMNO. Dia menang, lepas tu dia akan bunuh UMNO. Dia akan pastikan UMNO itu berkubur. Tapi dia nak hidupkan UMNO dengan tim lain daripada Zahid. Kalau kau orang anggap macam tu, maka bodohlah kau orang dalam politik. Dia orang nak matikan UMNO, cabut terus daripada akar umbi dan pastikan tidak akan wujud lagi di muka bumi ini. Kerana apa? Sebab dia tahu takkan mungkin boleh ada 2 ekor singa di dalam sangkar yang sama. Tidak mungkin ada 2 ekor singa di dalam sangkar yang sama. Saya dah cakap dah awal dulu.
Bersatu Melayu. Untuk perjuangan dia kononnya untuk Melayu. UMNO Melayu. PAS Melayu. So 3 ekor ni duk bertanding dalam sangka nak merebut kelompok yang sama. So tuan-tuan agak lepas ni, dia nak biar ke Kak UMNO terus hidup kat situ? Dia nak biar ke Kak UMNO tu, apa orang kata, hidup selesa lepas ni kalau bersama? Kalau betul memang korang naif dalam politik lah, dia akan bunuh UMNO. Malah tak adalah DAP tu sampai macam bersatu nak bunuh UMNO, tuan-tuan. Saya nak cerita, tak ada DAP tu seperti bersatu nak bunuh UMNO, seperti PAS nak bunuh UMNO. Tapi hakikatnya itulah yang berlaku dalam keadaan dan situasi yang ada melanda dalam negara kita sekarang ini, di mana yang nak bunuh UMNO itu adalah bersatu, hakikat yang sebenar. Dan semakin lambat orang UMNO menyedari perkara ini, saya kata minta maaf lah UMNO, kita tak boleh kata panjang apalah. Kesalahan itu pada kamu kerana tak percaya apa yang disebutkan selama ini. Okey? Kerana apa yang disebutkan selama ini. Sebab itu kita kena faham situasi politik di dalam negara kita ini, dia berlaku kerana apa, tuan-tuan? Kerana ada sebilangan kelompok yang mengasakan mereka boleh menjadi berkuasa dan mereka sanggup melakukan apa sahaja demi nak menjatuhkan parti lawan mereka, walaupun terpaksa mengembalikan perkataan Malaysia yang tak pernah diwujudkan sekalipun. Dan mereka sendiri pun bersama dengan parti itu. Kan? Sendiri pun bersama dengan parti itu. Now, apa yang menjadi formula kemenangan kepada pengundi ataupun apa orang kata, Parlimen Pulai dan juga di Dun Simpang Jeram? Formula yang paling utama kepada perkara ini adalah keluar mengundi ahli apa orang kata, pengundi-pengundi. Itu formula yang paling besar. So disebabkan mereka mengetahui bahawa perlunya keluar mengundi, maka Perikatan Nasional sekarang ini berkempen supaya pengundi UMNO jangan keluar mengundi. Okey, ini antara kempen yang dimainkan sekarang ini. Di samping kalau keluar pun undi PN, tapi kalau boleh jangan keluar mengundi. Sebab dia orang tahu, okey, pengundi UMNO di Johor ni tak sama dengan pengundi UMNO di Kelantan ataupun di Terengganu ataupun di Kedah, tuan-tuan. Pengundi UMNO di Johor ni dia lain. Kita tengok macam mana Perikatan Nasional kalah teruk di Johor, Perikatan Nasional kalah teruk di Melaka melawan dengan UMNO. PAS dan juga Bersatu tak mampu nak kalahkan UMNO di Johor dan juga di Melaka. Malah dalam PRU sekalipun, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor, mereka tak berjaya kuasai dalam PRU. Dalam PRN pun sama. Jadi daripada situasi ini kita dapat nampak bahawa the only taktik yang mereka boleh main adalah supaya orang tak keluar mengundi lah. So Zahid mengatakan pengundi UMNO jangan terpengaruh kempen tak keluar mengundi. Zahid, pengundi UMNO pada hari pilihan raya kecil, Parlimen Pulai dan juga Simpang Jeram diharap tidak terjebak dengan kempen oleh pihak tidak bertanggungjawab supaya tidak mengeluar mengundi pada 9 September ini, kata Ahmad Zahid. Beliau juga Timbalan Perdana Menteri berkata ahli UMNO yang dikenali sebagai pengundi putih perlu mengetepikan perbezaan parti yang terdapat dalam kerajaan perpaduan dan memberikan sokongan padu kepada calon kerajaan. Kita hendaklah mendukung mereka kerana kita harap mereka juga akan sokong kita di PRK Pelangai nanti, dan ini adalah langkah pertama kerjasama yang dilihat sebagai pelbagai parti untuk mendukung calon kita. Kita tentunya menambahkan kemenangan untuk terus kestabilan negeri Johor dan juga Putrajaya. Menarik juga, tuan-tuan, ada satu kenyataan Mat Sabu, jangan bagi pelampau kuasai negara. Mat Sabu cerita ni, tuan-tuan. Perpaduan yang dibina di negeri ini perlu terus kukuh agar sebarang bentuk ekstremisme yang boleh menjejaskan keharmonian antara kaum dan agama dapat dielakkan. Justru Presiden Muhammad Sabu berkata kemenangan wakil calon kerajaan perpaduan dalam 2 pilihan raya pada September ini disifatkan sebagai penting. Tegas Muhammad yang juga Perdana Menteri Pertanian, ia juga bagi menyekat kemarahan puak pelampau agama dan kaum. Kemenangan calon wakil kerajaan ini penting kerana kita tidak mahu golongan pelampau kaum atau pelampau agama menguasai pentadbiran dan juga kerajaan negeri. Tuan-tuan, calon-calon yang bertanding tak boleh sebut, tapi saya sebutlah. Simple je lah. Tuan-tuan nak daerah tuan-tuan jadi pembangkang ke? Ini untuk siapa yang bertanding Simpang Jeram dengan Pulai lah. Saya yakin Pulai insya-Allah boleh menang. Sekarang persoalan ni Simpang Jeram ni. Yang ni kawan saya dekat Simpang Jeram sendiri kata, kat sini walaupun kita cerita Terengganu yang semayang 2 imam, sembelihan tak halal, kat Simpang Pulai pun rupanya ada perangai macam ni. Bukan sekarang lah, mungkin sebelum ini.
Sanggup ke? Masih sanggup ke nak jadikan negeri ataupun DUN tu DUN pembangkang? Oh, tak ada masalah. Tapi isu lah baru-baru ni kan. Dah jadi pembangkang, tiba-tiba dia minta derma dengan orang. Lepas tu mengharapkan bantuan. Oh, tolonglah kami. Rakyat pun, yang bestnya, DUN tu dah kalah. Tapi masih cari adun yang kalah. Lepas tu salahkan adun yang kalah tu tak boleh buat kerja. Kita macam jam, tuan-tuan. Jam. Apa hal? Apa hal tiba-tiba jadi macam tu? Pelik kita. Itu yang kita jadi satu kepelikan. Betul, okey. Alright, satu kepelikan bagi kita. Dan bagi saya itu adalah pelampau.